Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi semua. Okey, semoga semua sihat. Bersedia semua, semoga semua bersedialah untuk kita bincang hari ini. Okey, kita akan bincang bincang apa tu? Latihan. Okey, latihan. Setakat ni yang ada baru 14 orang yang bagi tahu cikgu tak boleh masuk dalam 3 orang. Okey, jadi untuk kelas hari ini, okey, kita akan teruskan. Cikgu harap semua cuba buatlah, cuba buat, dan kita akan bincang, tengok cikgu akan panggil lah, cikgu akan tanya. Okey, boleh buat ke tak boleh buat, tengok. Okey, jadi kita masih dalam bab yang pertama, iaitu perbincangan daya paduan. Okey, daya paduan ni dia ada konsep. Lepas tu kita sekarang ni kita sedang buat soalan kan. Jadi untuk pengukuhan sesuatu formula, okey, sesuatu konsep, okey, yang melibatkan formula, kena banyak exercise, latihan formula tersebut dan berdasarkan situasi-situasi yang berbeza. Okey, untuk kita mantapkan kita punya pengiraan. Okey. Okey, jadi kita sebenarnya ada dua soalan. Cikgu tak tahu sempat ke tak hari ni. Okey, ada dua set yang kita nak bincang. Yang pertama yang cikgu bagi soft copy pada minggu lepas. Okey, kemudian pada semalam cikgu bagi lagi 4 soalan. Okey, cikgu bagi lagi 4 soalan. Okey. Boleh dengar jelas tak suara cikgu? Jelas? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, untuk latihan ni boleh buat dalam buku latihan. Cikgu dah maklumkan latihan dalam buku latihan boleh sambung guna buku tahun lepas. Okey, nota dan latihan boleh sambung guna buku tahun lepas sebab memang kita nak buat revision nanti, memang kita nak rujuk form 4 juga. Okey, nak rujuk form 4 juga. Dan kalau asyik-asyik mungkin susah sikit, kecuali siapa yang dah penuh lah. Dah penuh buku yang masa form 4 tu dia guna habis. Memang habis lah dia guna. Sehabis baik dia guna. Okay. Jadi terpaksalah guna buku baru. Okay. Jadi tak apa, tak ada masalah. Jadi siapa yang buku dia masih ada ruang, boleh sambung buku tahun lepas. Okay. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama. Set up sikit. Lari. Ya, cikgu set up sat. Dia nombor soalan tu. Dia tak nampak. Okey. Okey. Untuk soalan yang pertama ni, dia ada A dengan B. Okey, yang A. Siapa yang dah dapat jawapan? Okey, apakah jawapan bagi bagi soalan 1A? Motosikal bergerak dengan percikan seragam. Okey, betul. Okey, kita tengok soalan yang pertama.
Soalan yang pertama. Tadi siapa? Sazwan ya? Ya, cikgu. Okey, terima kasih Sazwan. Okey, soalan pertama. Rajah 1 menunjukkan daya tujah T. Okey, jadi T tu dia declare sebagai daya tujah. Okey, T tu dia declare sebagai daya tujah. T, daya tujah T. Okey, lepas tu daya seretan R. Okey, dia istilah yang gunakan dia macam-macam. Kadang-kadang daya seretan, kadang-kadang daya geseran, kadang-kadang daya rintangan angin. Okey, R tu resistant tu. R tu simbol R tu biasanya resistant. Okey, rintangan. Okey, jadi R ni biasa bertentangan dengan pergerakan sesuatu objek tu. Okey, rintangan. Okey. Jadi daya seretan R yang bertindak ke atas sebuah motosikal dan penunggang. Dua-dua sekali lah. Okey, dua-dua sekali. Jadi jisim dia adalah 240. 240. Okey. Jadi biasa bila kita dapat soalan saja, maklumat kita tulis. Okey, kita tulis. Ya, jadi dia kata tak ada jisim. Jisim adalah 240 kilogram. Kalau dia bagi gram, tukar terus kepada kilogram. Sebab jisim memang kita unit SI dia kita akan guna kilogram. Okey, itu maklumat yang diberikan. So T adalah daya tujah. Daya tujahan. Kemudian R ialah daya seretan. Okey, seperti yang pada lukisan ni, pada gambar rajah 1 ni dia dah label. Okey. Pada awal dia, pada awal dia, kedua-dua T dan R. T dengan R ni magnitude dia 2400. Magnitude tu maksudnya nilai. Nilai dan unit. Magnitude, 2800 Newton. Dua-dua tu 2800 Newton. Huraikan keadaan gerakan motosikal tu. Jadi untuk soalan A ni, dia suruh huraikan daripada maklumat yang diberikan, iaitu T sama juga dengan R, sama juga dengan 2800 Newton. Ini nilai yang diberikan, 2800 Newton. 2800 Newton. Huraikan keadaan. Huraikan keadaan. Jadi bila kita nak huraikan, kita kena guna kaedah konsep, iaitu kita kalau ada formula, kita masukkan formula dulu. Jadi kita kena cari daya paduan. Daya paduan. Jadi daya paduan. Daya paduan. Daya paduan kita kena tolak lah. Daya paduan T hasil tambah W R sebelah kiri kan, negatif R. Negatif R. Sebab R ni sebelah kiri. Sekarang ni positif dengan negatif ni, kita gunakan kaedah mana paksi X, paksi Y. Sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Macam tu. Daya paduan, jadi dia kata dua-dua adalah 2800. 2800 tolak 2800. Jadi kita dapat 0 Newton. 0 Newton. Daya paduan 0. 0 ni tak bergerak ke cikgu? Tengok daya paduan ni, yang formula yang kita jumpa sebelum ni, F bersamaan dengan MA. F bersamaan dengan MA. Jadi dekat sini pecutan dia kosong. Dekat sini pecutan dia adalah 0 meter saat negatif kuasa 2. Jadi pergerakan ada, dia bukan pegun. Cuma dia tak ada pecutan.
Jadi bila tak ada pecutan, itulah kita dapat daya paduan pun kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia adalah halaju dia adalah seragam. Jadi sebenarnya motosikal ni bergerak dengan halaju seragam. Sebenarnya cikgu tulis ni panjang. Ni tengok pengiraan cikgu ni kan panjang. Sebenarnya tak payah ni. Yang ni pun tak payah tulis pun tak apa. Terus tulis daya paduan sama dengan kosong. Boleh, tak ada masalah. Okay. Sebab dia dah bagi tahu dah. Okay. T dengan R tu pada awal-awal dia nilai dia sama. Ni dekat atas ni kan. Nilai dia sama. Bila dia kata sama, automatik dia. Okay. Automatik daya paduan dia kosong. Okay. Maksudnya sini 2800. Contoh sikit sini. 2800 Newton. Sini pun 2800 Newton. Secara hipotesisnya, kita tengok sini dua-dua sama. So kosong lah. F sama dengan kosong. Bergerak tak? Memang dia bergerak. Okay. Bergerak. Motor ni bergerak. Dia bukan yang pegun. Kalau pegun, dia tidak ada nilai ni. Nilai ni tak ada. Okay. Jadi kita dapat. Baiklah. 8,5 baru habis. Okey. Itu soalan A. So, halaju dia adalah seragam. Bukan tak bergerak. Sebab dia ada nilai. Ada magnitude. Okey. Okey, untuk soalan B. B1. Berapa dapat jawapan B1? B1. Lai. B1 3,400. Okey, lagi. Soalan dia kata berapakah daya paduan ke atas motosikal tu? Maksudnya daya bersih. Okey, selepas kita tolak. Kita kena tolak. Okey, daya bersih. Okey, lagi. Jawapan apa yang diperolehi? Nah, tu. Okey. Lagi ada lagi jawapan lain? 600. Okey, 3,400. Okey, tak apa. Ada dapat 600, ada dapat 3,400. Okey. Okey, jadi kita tengok. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama B1. Okey, 3,400. Okey, tak apa. Kita tengok. Kita pergi warna pink pula. Okey, kita pergi soalan B. Okey, B. Soalan nombor 1. Okey, kita baca soalan dulu, kita fahamkan soalan dulu. Okey, kemudian sambungan daripada atas kemudian T ditambah kepada yang nilai dia ditambah kepada 3,400. R tidak berubah. Maksud dia T ditambah kepada, bukan ditambah dengan, kepada. Maksud dia adalah, yang 2,800 ni dia tambah. Jadi nilai baru dia adalah 3,400 Newton. Newton N. 3,400 Newton. Jadi kena cari daya paduan. Jadi daya paduan adalah F sama dengan T tambah dengan R. T tambah dengan R. Jadi kita cuba masukkan. Gantian. Ni soalan 1. Soalan 1 ni. Kita masukkan T 3,400. 3,400 tambah dengan R. Sebab R di sebelah kiri. Jadi negatif 2,800. Tambah dengan tolak akan jadi tolak. Tolak. Jadi 3,400 tolak 2,800. Kita akan dapat 600 Newton. Jadi jawapan dia adalah 600 Newton. Tahniah siapa yang jawab betul. Tahniah siapa yang jawab tak sama ni, boleh buat pembetulan.
Okey. Soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Dapat berapa jawapan? Hitungkan pecutan. Okey, pecutan. 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 Berapa dapat jawapan? Tak apa, salah tak apa. Yang penting buat, cuba buat. Okey. Okey, 2.5. Okey. Okey, 2.5. Okey, kebanyakan dapat 2.5. Okey. Okey, tengok macam mana. Okey, kita dah dapat tadi daya paduan. Okey, F paduan. Dalam penulisan, dalam pengiraan kita, biasanya F ni daya kan. Okey, boleh tulis. Contoh nak letak FP sebab nak bezakan. FP daya paduan. Okey, daya paduan. FP sama dengan 600 Newton. Ini yang kita dah dapat. Okey, formula yang digunakan, okey, bila dia tanya pecutan, hitungkan pecutan. Dia nak pecutan motosikal. Okey, jadi dia nak pecutan. Okey, F bersamaan dengan MA. Formula ni adalah untuk formula, okey, untuk daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, jadi F ni daya, M ni jisim, A ni pecutan. Okey, jadi kita boleh tambah. Nak tambah P ni tak ada masalah. Okey. Nak tambah P pun tak ada masalah. Jadi F tu formula ni adalah untuk daya paduan. Jadi soalan dia suruh cari pecutan. Jadi kalau dia nak cari pecutan, jadi A bersamaan dengan F P bahagi dengan M. Okey, daya paduan kita dah ada dah tadi. Okey, kita dah ada dah. Jadi kita masukkan nilai sahaja 600 bahagi dengan jisim tadi 240. 240, atas ni Newton, bawah ni kg. Okey, tak letak pun tak apa unit ni saja cikgu letak. Okey. Jadi 600 bahagi dengan 240 dapatlah jawapan 2.5. Okey, meter saat negatif 2. Atau unit kita boleh tulis M S kuasa 2. Okey, senang je. Okey, senang je. Jadi untuk soalan B, daya paduan, kena ingat untuk daya paduan, okey, hasil tambah, okey, hasil tambah daya sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, jumlah daya sebelah kanan kalau ada lebih, jumlahkan, tambah. Tambah dengan sebelah kiri. Bila tambah yang sebelah kiri, kiri tu kita kena simbol dia negatif. Ni sebelah kiri kan, negatif. Kalau ada lebih daya dekat sini, contohnya T, lepas tu ada F, satu lagi daya. Okey, kita tambah daya sebelah kanan, tambah sebelah kiri. Senang cerita, tolak di sebelah kiri. Okey. Terima kasih tahniah, okey, pada yang dapat jawapan dengan betul. Okey, senang je. Okey. Kita sambung. Ini sama juga. Okey, kita sambung kepada soalan nombor 2. Okey, jadi kita minggu ni minggu last. Okey, minggu depan Ahad cuti Cikgu Mina Aisyah. Belum puasa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 2. Okey, rajah. Kita baca, kita tengok soalan dulu. Rajah 2 ni tunjuk seorang penerjun dengan payung terjun yang baru dibuka. Dia buka payung terjun untuk menghasilkan daya rintangan 8,960 Newton. Okey. Jika jisim penerjun dan payung, jisim objek ni adalah 80 kg. Okey, jisim. Pecutan graviti, tengok. Dia bagi nilai pecutan graviti 10. Okey. Pecutan graviti maksudnya A tu lah. A sama dengan 10 meter saat kuasa 2. Okey. Kuasa 2. Okey. Jadi soalan dia, berapakah daya paduan? Daya paduan yang bertindak ke atas ni.
Okey, daya paduan. Okey, jadi bila dapat soalan ni biasanya kita conteng-conteng dulu. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok objek ni, ada objek, ada daya yang bertindak ke atas, ada daya yang bertindak ke bawah. Okey, jadi ke bawah ni, lepas tu arah gerakan, maksudnya pecutan dia adalah ke bawah, A. Okey, pecutan dia ke bawah. Okey, jadi ke bawah ni daya biasanya kita guna adalah W. Okey, W. Lepas tu atas dia kata daya rintangan. Nak guna F pun boleh, FR boleh. Cikgu letak R je lah. Okey, cikgu letak R. Okey, simbol ni kita boleh letak je. R ke, F ke. Okey, lepas tu dia kata daya rintangan. Okey, 8,900. 8,900. Jadi dekat sini adalah 8,960 Newton. Daya ni ke atas. Okey, ni R bersamaan dengan 8,960 Newton. Bukan W ni, Newton. Okey. Daya paduan. Okey. A ni dapat berapa? Dapat berapa jawapan? Soalan A. Okey. Jadi soalan A. Jisim M adalah 80 kg. Maklumat yang diberikan. Okey, tulis. Dapat berapa jawapan? Boleh tulis dekat ruangan chatting. Okey. Lepas tu daya R. R adalah 8,960 Newton. 8,160 Newton. 8,160. 81. Okey. Soalan dia tanya daya paduan ke arah atas. Okey, okey. Okey, ada jawapan lain? Siapa yang dah buat dapat jawapan tu, tulis jawapan. Dapat berapa jawapan? Yeah. Nak nyanyi Ustaz, senang je. Oh, sedap. Dia clear, suara kita tu lunak. Lunak. Dia filter pula. Wow. Ni tak boleh tak kita, dia tak asli. Dia sedap jadi suara. Tambah-tambah pula semalam kan. Makan mi pula. Oh. Pecah sebab lah. Betul. Tadi berlaku kat mana? Ni member malam ni kata Rimba Cafe pula. Kita tu. 800 Newton. Okey. Okey, jadi kita tengok. Daya paduan kita sambung. Okey, daya paduan. Jadi bila daya paduan hasil tambah. Sekarang ni Pak C Y lah atas bawah kan. Okey. Jadi daya paduan F paduan bersamaan dengan okey. Dia sekarang ni Oh, saya jaga ni. Saya jaga. okey. Sekarang ni kita tengok. Objek ni dia bergerak ke bawah ni kan. Ke bawah. Dia ke bawah. Jadi yang cikgu bagi tahu itu, cikgu bagi tahu kelas sebelum ni, kalau bergerak ke bawah dia dah tulis gerak ke bawah, maksudnya daya paduan dia adalah ke bawah. Okey, daya paduan dia adalah ke bawah sebab dia kata ni payung terjun bila orang turun dia memang bergerak ke bawah lah kan. Okey, maksudnya daya paduan dia ke bawah. Jadi kita tengok bila ke bawah apa nilai yang paling besar? Nilai yang ni lah. Okey, nilai ni jadi W lebih besar daripada R. Okey, jadi daya paduan dia adalah F sama dengan W tolak dengan R. Jadi daya paduan dia adalah W tolak dengan R. Kenapa macam ni cikgu? Kenapa kita tak ambil? Sebab kita ni Pak CY. Yang sebelum ni kan. Pak CY. Pak CY kan atas positif, bawah negatif. Kenapa? W ni positif, R ni negatif. Terbalik. Okey, untuk situasi tengok dengar betul-betul. Yang asal macam yang ini. Okey, yang ini dia tak bagi tahu lagi daya paduan. Dia tak bagi tahu daya paduan tu ke arah mana. Okey, dia tak bagi tahu daya paduan ke arah mana. Okey. Yang ini dia dah bagi tahu daya paduan dia bergerak ke bawah.
Jadi bila ke bawah maksudnya daya yang ke bawah ni lebih besar daripada R. Sebab daya paduan ni sebenarnya itulah arah gerakan dia. Okey, jadi sekarang ni daya paduan dia adalah ni A ni. Jadi arah gerakan ni kan. Jadi sebenarnya FP memang ke bawah. Daya paduan dia ke bawah. Kalau soalan tadi, okey, soalan tadi daya paduan dia ke sebelah kanan. Okey, ini pun boleh juga kita guna istilah. Okey, kita nak guna T lebih besar daripada R sebab dia bergerak ke depan kan. Jadi daya paduan dia adalah T tolak dengan R. Sebenarnya daya paduan maksud dia, sebab cikgu tak nak lari. Nanti duk terbiasa yang ni. Sebab daya paduan ni sebenarnya hasil tambah. Okey, hasil tambah daya sebelah kanan dengan sebelah kiri ataupun atas dengan bawah. Cuma beza dia tolak kenapa? Sebenarnya dekat sini, arah kiri kita masukkan negatif. Ini sebenarnya singkatan ataupun rumusan daripada apabila kita tahu daya paduan dia ke arah mana. Okey. Jadi dekat sini daya paduan dia ke bawah. Bila ke bawah maksudnya nilai W ni, daya berat ni lebih besar daripada R. Okey. Jadi W tolak dengan R. Okey, W ni berat. Jadi berat, ini jisim. Kita kiralah berat. W bersamaan dengan mg. Jisim, darat dengan graviti. Graviti dia bagi 10. Dia suruh kita guna 10. Bukan 9.81. Jadi, mesti soalan tu kita kena rujuk juga. Okey, pemalar yang diberikan. Jadi, kita cari berat, jisim 80. 80 darab dengan 10. Okey, jadi senang je lah. 800 Newton. Okey, 800 Newton. Okey, jadi baru kita nak cari daya paduan. Kita dah ada nilai R, dah ada dah kat atas ni. Ni dah ada dah. Jadi 800, okey, tolak dengan 8,960. Okey, nombor kecil tolak nombor besar. Okey, kecil tolak besar. Bila kita tolak ni, kita akan dapat jawapan dia. Okey, kecil tolak besar. Okey, bila kita dapat ni jawapan dia, kita dapat negatif 8,160 Newton. Jadi daya ni adalah kuantiti vektor. Jadi setiap jawapan yang kita dapat positif ke negatif tu sebenarnya menunjukkan arah. Okey, menunjukkan arah itulah vektor dia ke mana. Okey, memandangkan objek ni atas bawah saja, daya dia atas bawah saja. Jadi negatif ni menunjukkan dia adalah jatuh ke bawah. Okey, dengan daya paduan dia adalah 8,160 Newton. Okey, tahniah siapa dapat jawapan. Okey, jawapan ni negatif. Okey, ada negatif. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan tak? Ni baru soalan nombor 2. Okey, cikgu buat slow je ni supaya boleh tangkap, boleh faham Boleh tangkap, boleh faham. Okey. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, hitungkan pecutan yang dihasilkan. Okey, dia sama. Soalan ni dia tanya daya paduan, okey, pecutan, arah daya, macam tu. Okey, senang. Dan biasanya kalau soalan macam ni keluar, pastikan kita nak jawab tu soalan yang pertama. Contohnya, pastikan kita cuba jawab betul-betul supaya jawapan yang kita dapat tu jawapan yang betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang soalan macam ni dia bergantung pada jawapan yang sebelumnya. Salah jawapan pada sebelum dia, jawapan yang lain pun akan salah. Okey? Jadi kena hati-hati bila jawab soalan berantai macam ni. Okey, soalan dia ada anak-anak ni, pastikan soalan pertama tu pastikan betul. Pastikan cuba yang terbaik. Okey, jangan main cincai-cincai letak unit pun. Okey, kena hati-hati pada soalan yang pertama. Okey. Jadi kita pergi pada soalan B. Okey, soalan B ni dia nak pecutan, dia suruh kita cari pecutan. Okey? Okey. DJ dia suruh cari pecutan ataupun A lah. Okey, unit yang kita gunakan A. Ini soalan B. Okey, soalan B. Jadi daya paduan tadi kita dah dapat inilah.
Okey, kita dah dapat ini. Jisim kita pun dah ada. Okey, jadi formula sama yang tadi, soalan nombor 1 tadi, F bersamaan dengan MA. F ni adalah daya paduan. Okey, kita dah dapat sini daya paduan kita dah dapat. Tengok berantai. Salah yang ni akan salah. Okey, jawapan dekat sini akan salah. Okey, jadi kita nak cari A. Jadi kita tukar siap-siap A, F, P bahagi dengan M. Kita masukkan nilai. Cikgu letak sebelah saja. FP kita dapat tadi negatif 8160. Okey. Bahagi dengan GSIM. GSIM dia dah bagi ni. GSIM. Ni GSIM. Kita bahagi dengan 80. Okey, 80. Jadi jawapan kita akan dapat negatif, okey, negatif 102, okey, meter saat negatif 2. Oh, dapat negatif lagi. Okey. Pecutan, kita dapat 2 kan? Dapat negatif. Pecutan nilai ada positif dengan negatif. Kalau positif ni, pecutan lah. Pecutan, halaju dia bertambah. Okey, halaju dia bertambah. Ni terlindung dengan muka cikgu apa? Alamak, terlindung. Okey, tak apa. Okey, negatif ni nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Apa maksud dia? Halaju berkurang. Okey, berkurang. Okey. Jadi untuk nilai positif, okey, halaju bertambah. Untuk negatif, nyah pecutan. Okey, halaju dia berkurang. Parasut ni, orang yang parasut tu, dia turun ke bawah dengan nyah pecutan. Halaju dia semakin berkurang. Okey, nilai negatif. Kita dapat nilai negatif. Okey, semakin berkurang. Semakin berkurang. Ya, ni nampak tak? Oh, tak nampak juga. Okey. Nilai negatif. Okey, ada soalan setakat ni? Senang je kan? Okey, rantaian untuk kita jawab, formula yang nak kita guna. Okey, pastikan satu persatu, berhati-hati semasa hendak menjawab soalan yang melibatkan pengiraan. Okey, pengiraan. Okey, cikgu tengok. Kalau nak letak positif, boleh tak? Maksudnya jawapan contohnya kita dapat positif. Okey, contoh Contohnya, mana kita letak? Kita kira, okey, FP 8160 bahagi dengan 80. Jawapan yang kita dapat 102 meter saat negatif 2. Dan memang ni nilai ni adalah pecutan. Okey, memandangkan, okey, pecutan ni pun adalah kuantiti vektor. Okey, kuantiti vektor. Jadi kuantiti vektor ni, simbol ni, okey, memberi maksud. Okey, dia ada maksud dia. Okey, memberi maksud kalau positif pecutan, negatifnya pecutan. Jadi kalau kita dapat jawapan macam ni, okey, tidak boleh diterima. Salah lah. Okey, salah. Sama juga momentum. Okey, momentum pun sama. Okey, kita kira mesti ada positif dengan negatif. Okey, jadi simbol dalam fizik ni jangan abaikan. Sebab kalau kita tak letak, sama juga. Kalau tak letak, sama. Kalau soalan yang awal ni macam, kalau tak letak tu macam positif lah. Bila positif, kat sini pun kita boleh salah. Jadi tambah kan, 800 tambah 8960. Okey, jadi sebenarnya, okey, simbol ni kena letak. Okey, positif dengan negatif. Okey, terima kasih atas soalan. Betul. Okey, pecutan ni adalah daya. Soalan A, daya paduan. Okey, betul. Pecutan ni adalah daripada daya paduan. Okey, ni pecutan ni. Okey. Okey, pecutan ni adalah daripada ni daya paduan. Pengiraan dia F sama dengan MA. Okey, MA. Jadi untuk daya paduan ni F daya paduan. Okey, jadi setiap nilai
Okay, setiap nilai ni mesti ada kita letak simbol sama ada positif ataupun negatif. Okay, positif ataupun negatif. Daya paduan ni kita dapat lah. Okay, kita dapat. Kalau dekat sini, kalau kita letak negatif, kalau kita isi kat sini, M dia 80, pecutan dia tadi kita dapat negatif 102. Okey, 102. Sama juga kita akan dapat negatif daya paduan 8160 Newton. Negatif. Daya paduan negatif maksudnya ke arah bawah. Okey, jadi F daya paduan ni kalau positif, okey, sama ada kanan ataupun bawah arah dia. Okey, kalau negatif, kiri ataupun positif, ini salah. Sekejap. Kanan. Okey, kanan ataupun atas. Okey, kiri ataupun bawah. Ni sama, menunjukkan arah daya ni. Okey, daya dia ke bawah, negatif. Okey. Okey, ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey. Kita sambung soalan seterusnya. Ini soalan yang sama. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey. Baca soalan dulu. Rajah 3 ni tunjuk satu bongkah logam. GCM dia 600 gram. Bila guna 600 gram, kita kena tukar GCM kepada kilogram. Yang tergantung dengan neraca spring dalam sebuah lift yang pegun. Okey, lift yang pegun. Okey. Soalan yang pertama, okey, lukiskan gambar rajah jasad bebas. Okey, maksudnya dia suruh kita lukis arah daya lah, daya atas apa dia, bawah dia. Okey. Kadang-kadang soalan dalam exam biasanya kita tulis pada kertas soalan. Okey, biasanya pada kertas soalan lah dia dah letak siap-siap kan. Jadi kita conteng dekat sini lah. Okey, ke bawah dengan atas. Okey, ke bawah dan ke atas. Jadi ke bawah ni adalah W. Okey, berat. Okey, berat. W. Lepas tu atas ni, kita tengok atas ni. Jadi sebenarnya objek ni dia tergantung dengan spring. Okey, jadi sini sebenarnya adalah daya tegangan. T. Okey, daya tegangan. Daya tegangan. Biasanya dalam soalan tengok kalau jawapan dia kalau markah dia 2 markah, biasanya 2 markah ni macam ni. Satu anak panah, satu label. Label ni berserta dengan W ni apa dia? Okey. So kita letaklah. Ni berat. Okey, berat bongkah. Okey, yang kedua ni T. T ni apa? Tegangan spring. Okey, tegangan daripada spring. Tegangan saja pun boleh. Ia ni berat bongkah. Okey, berat saja pun boleh. Boleh diterima berat saja dengan tegangan, boleh. Okey, label dan label ni biar penuh lah. T ni apa, W ni apa. Okey. Biasanya 2 markah untuk labeling. Satu markah adalah untuk anak panah, satu lagi untuk label. Okey, kalau letak anak panah saja dapat satu lah, satu markah. Okey, jadi soalan yang pertama kita dah settle. Soalan yang pertama dah settle. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Berapakah bacaan neraca spring? Okey, berapakah bacaan neraca spring? Neraca spring apabila mula bergerak ke atas dengan pecutan 0.9 meter saat. Okey. Jadi sekarang kita nak cari. Okey, untuk soalan B, berapakah jawapan? Okey, dapat jawapan berapa? Okey, tulis, tengok. Cikgu nak tengok jawapan berapa dapat. Jawapan yang diperolehi. Kita guna blue pula. 816.
kita nak cari neraca spring, bacaan neraca spring. Okey, bacaan neraca spring. Neraca spring 6.54. Okey. Lagi. Yang lain tak dapat. Notepad. Link kehadiran. Kita kehadiran 24 orang. Yang lain tak dapat. Tak dapat. Okey, tak apa. Okey, untuk soalan ni dia tanya, dia tak direct. Okey. Dia nak suruh kita fikir. Okey, berapakah bacaan neraca spring? Macam mana ni cikgu? Neraca spring. Bacaan situ pun tak ada. Okey, jadi kena buat pengiraan. Okey, pengiraan yang kita dah belajar berkaitan dengan daya paduan. Okey, berkaitan dengan daya paduan. Jadi jisim yang diberikan adalah M, okey, bersamaan dengan 600 gram. Jadi kita kena tukar kepada kilogram. Okey, sebab jisim memang guna kilogram. Ini pun kena hati-hati. Okey, unit SI. Jadi kita tukar jadi 600 bahagi dengan 1000 lah. Jadi kita dapat 0.6 kilogram. Okey, jisim. Jadi kena tukar siap-siap. Okey, kena tukar siap-siap. Jadi kita kira. Okey, ni W dengan T. Okey. Dia kata mula bergerak ke atas. Oh, ke atas. Okey, bergerak ke atas. Maksudnya, okey, bergerak ke atas. A adalah ke atas. Dengan nilai dia adalah 0.9 ms negatif 2. Okey, ke atas. Jadi bila disebut daya paduan dia ke atas, jadi T lebih besar daripada W. T lebih besar daripada W sebab dia bergerak ke atas. Okey, T lebih besar daripada W. Jadi daya paduan kat sini, daya paduan, ni kita nak hipotesis, kita nak buat analisa dulu, okey, daripada maklumat yang diberikan. Jadi F paduan, okey, bersamaan dengan T tolak dengan W. Okey, soalan dia suruh cari neraca spring, bacaan neraca spring. Okey, jadi sebenarnya bacaan neraca spring ni kalau kita tengok sini adalah T. T itu sebenarnya bacaan neraca spring, bacaan dia ke atas ni. T. W ni daya ke bawah. Jadi kita nak cari sebenarnya adalah T. Okey, T. Jadi kita cuba cari T lah. Jadi daripada sini cikgu contoh dekat sini pula, F paduan sama juga dengan T tolak dengan W. Okey, kita tengok nilai apa yang kita ada. Daya paduan biasanya formula dia memang macam ni, F P ataupun F saja sama dengan MA. Nak tulis macam ni pun tu, F bersama dengan MA boleh. Sebenarnya P ni saja cikgu letak. Okey, nak bagi nampak F tu daya paduan. Okey, P tu adalah paduan. Jadi W kita dapat tadi, W belum lagi, kita cari lagi. W kita cari, kira tempat lain pun tak apa. W sama dengan mg. Gravity dia ada tulis tak nak guna berapa? Gravity dia tak bagi tahu kan. Tapi soalan tadi 10. Dia tak bagi tahu lah. Okey, kita guna 10 lah sebab dalam soalan tadi pun dia guna 10. Jadi jisim 0.6 darab dengan 10. Okey, jadi kita dapat 6 Newton. Ini kita dapat berat dia. Okey, kita dapat berat dia. Daya paduan, ni F bersamaan dengan MA. Boleh kira juga. Okey, kita kira tempat lain pun tak apa, nak masuk sini pun tak apa. Okey, jadi F bersama MA. Kita nak cari daya paduan. Jisim dia 0.6 darab dengan 0.9 pecutan dia. Okey, jadi 0.6 darab dengan 0.9. Berapa dapat 0.6 darab dengan 0.9. Okey. Dapat berapa? 0.54. 0.54. Okey. 0.54. Okey, ni daya paduan Newton.
Okey, jadi kita ada ni ada. Okey, jadi kita masukkan saja penggantian. Okey, daya paduan ni kita dapat 0.54 sama dengan T kita nak cari tolak dengan W tadi kita dapat 6. Okey, jadi kita nak cari T, pindah ke sebelah sana 0.54 tambah dengan 6. Okey, jadi kita dapat sini 6.54 Newton. Okey, kita dapat 6.54 Newton. Okey. Kita tengok. Okey, memang Puja dapat, tahniah Puja. Okey, dapat 6.54. Okey, cuma sebenarnya cikgu tengok sini tak faham apakah dia punya tu. Dia punya apa tu, bacaan neraca spring. Cikgu pun awal-awal cikgu tengok ni berat ni. Okey, tapi bila buat soalan satu persatu baru dapat. Okey, baru dapat. Okey, kita pergi soalan C. Okey, dapat berapa jawapan? Jadi soalan ni tengok nombor 3 ni dia makin mencabar. Okey, bukan makin susah, makin mencabar. Okey. Soalan C, dapat berapa jawapan? 8.23 ada 7 minit. Oh, tak sempat lah. Tak sempat kita nak bincang habis. Okey. C. Dapat berapa jawapan? Soalan dia lift kemudian terus bergerak. Oh, lift ni. Oh, dia bergerak. Dengan halaju seragam 10. Halaju seragam. Bukan pecutan. Halaju seragam. Berapakah bacaan neraca spring pada masa ini? Okey. Halaju seragam. Halaju seragam. Kalau halaju seragam maksudnya pecutan dia kosong lah. Pecutan kosong. So, berapakah bacaan? Maksudnya halaju seragam, pecutan dia kosong. Okey, bila pecutan kosong, daya paduan pun kosong. Okey, daya paduan dia kosong. Halaju tetap seragam. Okey, jadi dia suruh cari berapakah bacaan spring. Okey, kita cuba menggunakan kaedah daya paduan. Okey, jawapan okey 6 Newton. Okey. Lagi tak dapat. Okey. Okey, tak apa. Cikgu kita teruskan. Okey. Halaju seragam. Okey, bila halaju seragam, Allah. Halaju seragam. Apa jadi macam ni? Kita tulis putih pula. Okey. Jadi halaju seragam. Halaju seragam sebenarnya adalah okey. Halaju seragam. Okey. Jadi pecutan dia pecutan kosong. Okey, itu maksud dia. Bila pecutan kosong, okey, bila pecutan kosong, okey, daya paduan F bersamaan dengan MA. Okey, A ni kosong. Bila kosong, jisim berapa banyak ke juta ke darab dengan kosong tetap dapat kosong. Jadi daya paduan dia kita akan dapat nilai dia kosong. Okey, daya kita akan dapat kosong. Okey, bila kosong, okey, bila kosong, jadi kita akan dapat, okey, kalau kosong contoh dekat sini kosong. Ni kan FP, okey, sama dengan, okey, kalau secara ni kita tengok, okey, W ke bawah, T tolak W. Okey, tolak ni sebab dia ke bawah kan. Okey, jadi sini kosong. Bila kosong, FP ni kosong. Jadi T tolak W, tolak pergi sebelah sana lah. Okey, jadi T sama dengan W. Maksudnya ketegangan dekat atas tegangan spring dengan ke bawah adalah sama. Okey, adalah sama. Jadi bila adalah sama, kita terus T sama dengan W.
Jadi W ni apa? Tadi kita dah kira W berat ni sama dengan mg, yang mana M ni 0.6 darab dengan 10, 6 Newton. Okey, jadi kita akan dapat T dengan W ni sama saja 6 Newton. Okey, jadi bacaan spring ni kita boleh menggunakan berat. Okey, nak guna berat pun boleh, nak guna tegangan spring pun boleh. Dua-dua nilai yang sama. Jadi untuk yang ini, okey, bacaan dia kita boleh rujuk kepada berat. Okey, berat. Jadi berat adalah 6 Newton. Okey, ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Kita ada 3 minit lagi. 3 minit lagi. Okey, cikgu rasa cikgu ringkaskan untuk soalan. Okey, soalan yang nombor 4 ni. Okey. Okey, Rajah menunjukkan sebuah motor elektrik, okey, sedang angkat berat berjisim beban, okey, jisim 50, okey, 50 menggunakan tali, okey, sebuah tangkal, okey, ada tangkal, okey, 750. Okey, ini ketegangan tali. Okey, ni adalah ketegangan tali 750, ini T. Yang ke bawah, biasa dapat soalan ni kita contohlah, W. Okey, jisim. Okey. 50. Okey, 50. Jadi 50 darab 10 lah. mg, W sama dengan mg. mg kita guna 10 lah. Dia tak bagi. Jadi jisim 50 darab dengan 10. Okey, 500 Newton. Okey, 500 Newton. Okey, jadi soalan pertama adalah daya paduan ke atas beban. Beban kat sini. Kita fokus kepada sini. Atas dengan bawah. Atas dengan bawah. Okey. Daya paduan. Okey. Jadi daya paduan. Daya paduan. Soalan A. F paduan bersamaan dengan hasil tambah. Okey. T tambah dengan W. Okey. Jadi W ni dia ke bawah. Jadi dia negatif lah. Negatif. W. Okey, jadi bersamaan dengan T tolak dengan W. T kita dah ada 750. Ni kita dah kira W. Okey, 500. Okey, jadi kita dapat daya paduan 250 Newton. Okey, 250 Newton. Soalan yang kedua, pecutan. Hitungkan pecutan. Okey, pecutan beban. Okey, B kita nak cari pecutan. Okey, simbol dia kita gunakan A. Formula dia adalah F bersamaan dengan MA. Okey, pecutan. Jadi F paduan ni daya paduan. Kita dah dapat ni. Okey, cikgu letak paduan. Okey, 250. Okey, kita nak cari pecutan, kita tukar siap-siap. F paduan bahagi dengan M. Okey, daya paduan kita dapat 250 bahagi dengan jisim. Okey, 50. Jangan guna 500, okey. 50. Jadi 250 bahagi dengan 50 kita akan dapat 5.0 meter per saat negatif 2, okey. Senang. Okey. Senang. Okey, ada soalan? 8.5. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, lain-lain. Okey, boleh saya mark sekarang kehadiran, boleh isi kehadiran. Okey, kehadiran kelas pada hari ini. Kehadiran kelas, isi kehadiran. Okey. Jadi sebenarnya untuk perbincangan kita hari ini, kita boleh simpulkan beberapa formula yang kita gunakan. Yang pertama, daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, biasanya adalah daya, jumlah daya. Okey, kanan ataupun atas. Okey, tambah dengan jumlah daya. Jumlah daya kiri dengan bawah. Okey. Jadi kalau ni adalah negatif, ini positif. Okey. Jadi formula daya paduan pula ni P. P ni daya paduan. Okey, sambil-sambil tu isi kehadiran. Okey, cikgu sembang ni. Okey, F paduan sama juga dengan
kita jumpa MA. Ataupun nak guna terus dalam exam pun kita guna F bersama dengan MA. Tak ada masalah. Pastikan F ni kita tahu F adalah daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, formula yang kita gunakan. Okey, jadi untuk daya paduan ni dia ada, okey, dia ikut paksi lah. Okey, dia ada kanan dengan kiri, atas dengan bawah. Okey, isi kehadiran, mohon isi kehadiran dekat ruangan message. Okey, ada soalan boleh tanya. Okey, tak ada soalan. Sebenarnya ada 3 slide lagi ni nak bincang kan. Tak sempat. Okey, jadi setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa minggu hadapan secara bersemuka. Okey, secara bersemuka. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey, Terima kasih cikgu. sama-sama. 5 stem.